Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, bab pada menyata kitab yang menyebut tentang perkara-perkara yang kita wajib lakukan. 10 perkara at-tahalli biha. Hendaklah kita berhiaskan hati kita ni dengan 10 sifat. Bab yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Jadi kita sudah baca panjang dah. Pada kali ini perbicaraan kita dalam bab tawakal. Apa dia tawakal itu? Ketahui olehmu. Ini letak di situ takrif tawakal. Tawakal itu percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahawasanya qada'nya, ketentuan Allah, lulus, maknanya mesti terlaksana, dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha pada perkara yang tak dapat tidak daripadanya, daripada makanan dan minuman dan pakaian, dan memelihara diri daripada seteru, seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Stop situ. Itu ta'rifnya tamat di situ. Maksud dia apa? Tawakal itu seorang itu percaya, yakin bahawa semua benda yang Allah Ta'ala nak, dia akan jadi. Dan kita mengikut apa yang telah dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bertawakal kepada Allah, tapi ingat dia berusaha. Tidak kata dia tunggu dalam masjid dia, orang nak serang Madinah, Rasulullah tawakal. Lagu tu kah? La. Bila orang nak serang Madinah, Nabi kita mesyuarat kepada sahabat, nak pergi lawan di mana? Dalam bandar Madinah ke luar bandar? Mesyuarat. Di Uhud keluar. Bila dengar orang ramai mari nak serang Madinah, perang Ahzab tahun yang ke-5 Hijrah, Nabi buat parit. Itu dia panggil tawakal, tidak menafikan usaha. Tapi kalau duduk dia apa ni, orang nak serang awak ni, tawakal. Itu bukan tawakal, nama dia malah lagi tu. Itu tak kena, dari sini tak ada cara dia. Tengok ni, mesti usaha kena buat. Salah segala perkara yang mesti kita lakukan, makan, minum, pakaian, pelihara diri daripada seteru, kita kena lakukan. Jadi kalau orang-orang tak buat usaha apa-apa, orang kata kenapa tu tidur masjid ya pakcik? Tawakal pada Allah. Ada rezeki mari, kita makan. Tak ada, kita duduk diam. Itu bukan tawakal. Itu nama dia orang pemalas, nama dia lagi. Tawakal ni usaha dengan kita yakin bahawa Allah Ta'ala segala ketentuan duduk di tangan Allah. Tapi kena buat dulu. Kalau kita rasa, Tuhan tentu dah aku ni boleh makan hari ni. Tak menanak pun tak apa. Tak masak nasi pun tak apa. Boleh makan. Pakai duduk dia tunggu situ. Itu bukan. Itu salah. Kira-kira. Jadi kita faham takrif dia bahawa seorang yakin percaya semua qada Allah Ta'ala mesti berlaku. Berkata Al-Qadhi Iyad. Nama orang. Qadhi Iyad ni. Rahimahullahu Ta'ala. Inilah mazhab yang dipilih oleh Imam At-Tabarani dan kebanyakan para fuqaha. Intaha. Maknanya tamat sekali. Intaha maknanya tamat nukilan daripada Qadhi Iyad. Jadi Qadhi Iyad mengatakan bahawa tawakal itu menurut pendapat yang kebanyakan ulama, bahawasanya kita buat kerja dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji, satu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi sebab bagi kasih Allah Taala akan orang yang bersifat dengan dia. Siapa dia nak suruh Allah kasih pada dia, bersifat dengan tawakal. Di mana dalil? Ini kerana firman Allah Taala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian orang yang bertawakal. Tutup. Tamat dia punya terjemahan. Ayat ini dapat diambil daripada surah Ali Imran ayat 159.
Jadi tawakal ni satu sifat yang dipuji oleh syarak, yang mesti kita kena lakukan. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah SWT. Terkadang ada kalanya wajib, dan terkadang maknanya ada kalanya sunat. Tawakal ni ada waktunya wajib dan ada waktu dia jadi sunat. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan ke atas Allah Ta'ala jua maka bertawakal, berserah diri oleh kamu jika adalah kamu itu orang yang beriman. Lepas beriman tutup. Jadi kalau kamu beriman, kamu berserah diri kepada Allah. Surah ayat ini daripada surah Al-Maidah ayat 23. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Artinya, dan atas Allah Ta'ala jua maka hendaklah tawakal sekalian orang yang bertawakal, tidak atas orang yang lain daripadanya. Itu tutup kurungan, sekalian orang yang bertawakal. Maknanya yang kedua ini ambil daripada surah Ibrahim ayat 12. Dan memadakan Allah Ta'ala akan orang yang bertawakal. Mana Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala beri perlindungan, pertolongan kepada orang yang bertawakal. Itu mana memadakan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Artinya, dan sesiapa menyerahkan diri, menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia, mencukupkan akan dia. Dia akan rasa cukup. Bila Allah Ta'ala serah kepada dia, dia berserah kepada Allah, Tuhan akan rasa cukup dia. Kenapa yang kita tamak hari ini tak rasa cukup? Kerana kita tidak serah kepada Allah. Kita serah kepada makhluk. Kenapa ni tak sempat nak pergi salat? Allah saya rezeki. Majikan tak bagi. Ni banyak kita terima aduan hari ni. Ada tempat-tempat tertentu tidak dibenarkan pergi semaya Jumaat. Tak boleh semaya Jumaat. Sebab apa tak boleh semaya Jumaat? Sebab dia kata lama sangat ni awak ni. Kan semaya Jumaat dengar khutbah lagi. Lepas tu baru salat, panjang dia kata. Macam-macam. Dan orang yang tawakal tadi, kemudian artinya maksud ayat tadi apa? Menolak ia daripadanya akan barang yang menyusahkan akan dia. Hasbuhu, mana memadai akan dia. Allah Ta'ala tolak semua pada perkara yang tak kena dengan kita. Perkara yang menyusahkan kita, Tuhan akan hindarkan. Tuhan akan tolak segala bala bencana. Jadi bila syaratnya kita kena tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita tak tawakal, nak suruh Tuhan jaga kita ya, kita tak jaga hak Allah. Tak. Sebagaimana kita dah baca bahawa ini hadis yang panjang daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi kata, ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah Taala jaga hak kamu. Ni dak kita ni. Hak kita suruh Tuhan jaga. Hak Allah kita tak jaga. Apa dia hak Allah? An ta'budu wala tusyriku bi syai'a. Hendaklah kita sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik kepada Allah. Itu hak Allah. Dan kerana firman Allah Ta'ala lagi, Alaysallahu bikafin abdah. Alaysallahu bikafin abdah. Artinya, adakah tiada Allah Ta'ala memadakan akan hambanya? Bukankah Allah Ta'ala itu telah memadakan, mencukupkan akan hambanya? Bala. Kita jawab, bala ya Rabbi. Memang engkau dah cukupkan segala benda. Kalau tak cukup lagi ni tamak kita saja. Ayat ini daripada surah Az-Zumar ayat 36. Ayat tadi, wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Surah At-Talaq ayat 3. Kena ingat, surah At-Talaq ayat 3. Bahkan menolak ia daripada hambanya akan kejahatan.
Jadi syarat dengan takwa ni banyak sangat kelebihan kita dapat. Allah Ta'ala akan tolak kejahatan. Allah Ta'ala akan beri pada kita darjat yang tinggi, yang baik-baik. Semua duduk di mana? Duduk di takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahui olehmu. Ini kitab kita ni dipanggil manhaji dari sudut susunan. Mula-mula sekali dimula dengan ta'rif, diikuti dengan dalil-dalil tentang takwa. Kemudian hari ini baru masuk pada penjelasan. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu ada 3 perkara. Jadi rukun tawakal ada berapa? 3 rukun. Yang pertama tauhid, dan yang kedua kelakuan, dan yang ketiga pekerjaan. Tengok. Dalam kita bertawakal, dia ada 3 cara kena buat. Tauhid, kelakuan, dan pekerjaan. Adapun tauhid. Tauhid itu macam mana? Maka seperti bahawa engkau i'tiqadkan. I'tiqad itu mana apa? Putus dalam hati kita. Tidak rasa goyah lagi. Tidak rasa ragu-ragu lagi. Yakin betul-betul. Dengan i'tiqad yang jazim. Yang putus. Tak ada syak. Bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada apa benda yang berlaku ni kecuali dengan ketentuan Allah. Kita usaha saja. Ketunggalannya tiada yang menyengutu baginya. Tidak ada yang menyengutu bagi Allah. Semuanya kerana Allah Ta'ala. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan ia sangat berkuasa atas tiada sesuatu. Ini keyakinan kita, tauhid kita, ini cara. Dan inilah tauhid yang asal bagi tawakal. Asal tawakal tu duduk di tauhid. Kita yakin bahawa segala perkara yang berlaku atas dunia ini dengan kehendak Allah. Kerana hanya sanya tawakal ke atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan yang ada, yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi kita tawakal itu, kita yakin bahawa tidak ada kuasa lain yang boleh mengatasi kuasa Allah Azza wa Jalla dalam mengadakan sesuatu. Itu dia panggil, nak tawakal kena ada tauhid. Tauhid biar betul, yang kita yakin dan percaya, tidak ragu-ragu bahawa semua perkara ini di bawah pengawasan, di bawah kejadian, di bawah tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Tutup situ, sampai situ, tutup, full stop, tutup titik. Tanda yang kedua. Adapun rukun yang kedua, iaitulah kelakuan hati. Maka percaya hati engkau dengan Allah. Hati kena yakin dengan Allah. Dan diam ia. Bila berlaku apa-apa, kita diam. Dengan menyerahkan segala pekerjaan kepada Allah. Dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah sama sekali. Jadi bila kita yakin, hati kita pula semata-mata kepada Allah, tidak pada benda lain. Kalau orang ni yakin pada Allah, tapi bila mari ada satu-satu perkara, musibah atau apa perkara, kita pergi serah diri kita kepada Tok Bomo, kepada Tok Usu, kepada Tok Keramat, Tok mana-mana, maka ini dia panggil tidak tawakal kepada Allah. Kita tawakal kepada tok-tok yang ada tu. Ini tok ni bahaya ni. Bermula misalnya, contohnya. Apa dia contohnya? Mereka yang berwakil, kita lantik wakil untuk menjawab dakwaan di hadapan qadi, di hadapan hakim, akan lawyer. Lawyer ni mana peguam sekarang ni. Apa dia kata pukrul tu? Apa jago dia pukrul? Pukrul? Wakil. Bahasa apa ni? Bahasa Melayu ke bahasa orang putih? Pukrul ni. Bahasa Indon. Jadi kalau kita sini tulis itu peguam. Lawyer maksudnya peguam. Jadi kita lantik peguam, suruh tolong jawab depan tu hakim hujah-hujah yang dikemukakan.
yang sangat kasih ia akan dia. Lagi yang sangat pintar dalam bidang undang-undang. Mesti dah kalau kita nak menang, kita kena lantik wakil kita, lawyer, peguam kita ni orang yang cerdik-cerdik. Lantik hak bodoh-bodoh, nyelipak orang petai lagi. Maka bahawasanya yang berwakil itu diam ia di rumahnya dan senang hatinya kerana tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwaan itu. Jadi dia latih orang, dia pun relax kat rumah. Orang tanya, apa kes awak mahkamah? Beres, peguam saya sudah ada. Macam orang hari ni kes sombong. Sikit-sikit kak, apa kes sikit? Saya akan hantar peguam saya untuk saman awak. Dia ngamak ke peguam, tapi segala benda duk peguam belakang. Allah tinggal kita. Dan tiada minta tolong ia akan orang yang lain daripada lawyer, daripada peguam yang tersebut, kerana mengetahui ia akan bahawasanya lawyernya itu, peguamnya itu menolak daripadanya akan tuhmah, akan tuduhan. Tuhmah mana tuduhan. Dan menunaikan segala tujuannya, dan tiada dapat melawan akan dia oleh orang yang lain. Jadi kita ingat pegawai kita ni hebat ni. Pegawai tersohor dalam negara ni. Maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tahu dah, ini bandingan yang cukup jauh. Nak bandingkan makhluk, Allah bukan nak banding. Tapi kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentulah kita akan terasa bahawa tak perlu lagi kepada hak lain. Yang kita duk minta ngetuk ni, sebab apa? Sebab keyakinan kita kepada Allah Ta'ala tak ada. Waktu anak duduk di Doha, Qatar, kita tengok pemandu kereta ni warak-warak belakang. Api tak kuning lagi tu. Api hijau berkelip ya. Kuning budak lagi. Semua break belakang. Senak break. Kata warak pemandu di sini. Tanya kawan yang bawa kereta. Dia kata, mana tak warak ustaz? Kamera dua depan tu. Kamera duduk suluh. Kalau kita sini kamera, apa dia panggil ni? Sama ekor ke? Kamera. Sini pun ada kamera, tapi kamera dia berat lagi. Kalau jalan besar, jalan utama, langgar api merah, denda dia 10,000 rial Qatar. Berapa denda? 10,000. Kalau jalan kecil, api merah dia 6,000. Warak habis orang. Tak merah lagi tak mau berjalan dah. Beri 10,000. Ada orang kena. Denda dia. Jadi anak kata, kita ni kalau tawakal kepada Allah Ta'ala, seperti tawakal dengan api merah ni pun tinggi darjat kita. Sebab dia yakin betul-betul kamera ni akan suluh dia. Dia bukan suluh nombor saja, sekali dengan tua-tua sekali. Mari tu dia ambil, dia akan bila dia hantar saman, gambar orang ada, nombor kereta ada, siap. Ni, siapa dia bawa ni? Awak ni. Kena muka. Itu dia panggil kehebatan dunia ni yang menyebabkan orang takut nak langgar. Jadi kita hari ni kalau kita kenal betul-betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa kita tidak tawakal lagi? Allah Ta'ala yang berkuasa jadi segala benda. Tiba-tiba kita nak pergi tawakal kepada makhluk-makhluk lain yang tidak ada kuasa sikit abu. Kuasa sangat terhad. Ada kuasa sikit ya. Apa benda? Dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya. Lagi sangat kuasa. Lagi sangat kaya. Ia lagi yang menjamin ia akan rezeki engkau. Maka tak dapat tidak bahawa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada semua pekerjaan kamu. Jadi kalau kita yakin hak ni, tentulah kita tidak akan serah pada orang lain dan yang lainnya. Dan tiada memandang engkau akan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentulah kita tidak akan pandang pada lain pada Allah. Kerana yang lain daripada Allah Ta'ala itu lemah dan berhajat, seperti engkau juga tiada kuasa ia memberi rezeki akan dikau. Maka jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala, dan tiada putus penilikan engkau daripada makhluknya, mana kita tak perhati betul-betul pada makhluk Allah Ta'ala ini, maka yang demikian itu kerana dhaif, yakin. Jadi kalau kita yakin pada Allah Ta'ala lemah, maka kita banyak bertawakal kepada makhluk. Tawakal kepada Allah, jangan duduk sibuk. Tetapi kena ingatlah, selain pada tawakal, kita juga kena berusaha.
engkau disebabkan syak. Kerana dhaif yakin engkau disebabkan syak, atau disebabkan kerana tidak kuat keyakinan itu akan hati. Mana hati tak boleh menguasai. Keyakinan tak menguasai hati kita. Hati kita masih ragu-ragu. Kerana ada hati engkau itu penakut. Jadi hati bersifat penakut, maka kita pun jadi orang yang takut juga. Itu dia. Dan apabila mengetahui engkau akan bahawasanya tawakal itu kelakuan hati. Tawakal duduk di mana? Kelakuan hati. A'malul qulub. Iaitu percaya ia akan Allah Ta'ala dan tiada berpaling ia kepada yang lainnya, maka ketahui olehmu bahawasanya ada padanya 3 kelakuan. Ada 3 pula. Tadi ada 3 dah. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, kelakuan hati, amalul qulub. Yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaannya tu sampai lagi. Jadi bila kita tahu tawakal itu kelakuan hati, maka padanya ada 3 keadaan. Disebut di sini 3 kelakuan atau 3 keadaan. Yang pertama, barang yang telah saya sebut, iaitulah seperti percaya kepada wakil yang pintar, peguam yang pintar. Kemudian daripada mengiktikadkan engkau akan kasih sayangnya akan dikau dan kuasanya menolong kau. Jadi kalau kita tahu peguam ni memang orang baik, rapat yang kita, sayang pada kita, dan dia pun cerdik, kita rasa tenang. Okey, saya ni boleh lawan. Pada peringkat awal, walaupun akhirnya dia kalah. Yang kedua, lebih kuat daripada yang pertama, iaitu menyerupai akan kelakuan budak pada percayanya dengan ibunya. Allahu Akbar. Kita letak sini, orang tawakal ini, tarah dianya, biar sama dengan anak kecil, percaya kepada mak dia. Apa benda, dia minta dengan mak. Mak, nak susu. Mak, nak pergi tandas. Semua benda, mak dia. Dia tak minta dengan orang lain. Sebab makam dia tu makam, yakin dia kepada ibu dia. Ini tarah kita. Jadi, dia kata, kalau kita boleh buat ini, yakin kita kepada Allah Ta'ala setakat ni, kita tambah satu lagi, yakin kitanya seperti lampu isyarat yang dijaga oleh kamera. Tak langgar. Langgar 10,000. Ini, tapi tak naik darjah tu. Dia main darjah kelip-kelip dia panggil ni. Sekali nyala, sekali tak nyala. Allah. Dan minta tolong budak itu akan dia pada segala yang mengenai akan dia. Segala perkara, dia minta tolong mak dia. Mak, seperti dia lapar dan dahaga. Dan kerana percaya ia akan kasih sayang ibunya akan dia. Itu dia panggil perkara yang kedua tadi, yakin. Tarahnya, tarah budak-budak. Contohnya. Dan kelakuan yang dua ini tiada dapat ia dengan usahanya dan dengan berfikir bersalahan kelakuan yang pertama. Yang kedua ni naluri dia panggil. Budak ni mesti tergantung dengan mak dia. Kelakuan yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua, tarah kanak-kanak, anak kecil, iaitu bahawa adalah yang tawakal itu padanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang sudah mati di hadapan tukang memandikan mayat. Orang mati dengan tukang mandi. Dia boleh lawan tukang mandi dia. Kalaunya juru mandi mayat ni buat kasar sikit. Ambil air banyak ciru. Lemah aku ni. Boleh sebut? Tak ada dah. Dia pakai duduk dia situ je. Ngangor situ. Ngangor lah. Ini dia panggil tawakal atas lagi. Atau seperti budak kanak-kanak di hadapan ibunya. Mengetahui ia akan bahawasanya ibunya menuntut akan dia. Ibunya akan mari cari dia. Sekalipun tiada ia menangis. Jadi kalau tak menangis pun, mak ni kalau terlena sikit, sedar-sedar tengok, mana baby saya? Cari selalu. Mak dia pergi mana ni? Itu menunjukkan bahawa sayangnya dia. Dan bahawasanya ibunya mendokong akan dia. Sekalipun tiada bergantung ia di tepi kainnya. Jadi budak duk main jauh-jauh pun, mak dia pergi angkat, dukung, cium. Sayang sungguh ibu ke anak ni tak? Kadang-kadang anak tu hinguh, pungah hinguh. Siung juga pasal anak dia.
Kalau anak orang yang mari dekat ada hingus-hingus, gini lari. Budak ni ambil. Tapi anak dia tak apa. Oh lah, cok banyak hinguhnya. Perap, cium anak hinguh. Dan sekali dengan hidung mak. Nak oyak saya nyemuk kepada anak. Benar. Tapi anaknya mak jangan main. Celak mata selalu. Jadi dia yakin dan bahawasanya ibunya menyusukan akan dia. Sekalipun tiada meminta ia akan dia. Itu dia panggil. Cukuplah 3 kelakuan hati itu. Dibuat bandingan dengan kita percaya kepada wakil kita, peguam kita. Anak percaya kepada anak dia. Dan kita percaya juga bahawa ibu tu sayang kepada anak. Walaupun anak dia tak ira kepada mak dia. Ada dekat cerita tu. Ingat ada cerita orang pikul mak dia. Pergi tawaf, pergi ke Mekah, dia galah mak dia. Sudah galah, dia tanya Tok Guru, Tuan Guru, saya bawa daripada negeri saya lagi ibu saya ni, kendo, letak atas belakang. Galah kau orang panggil. Kalau bahasa Kelantan kata apa dia panggil? Dukuk. Keko, letak atas belakang. Sudah tawaf semua bagi Arafah, galah atas belakang. Lepas sudah haji, dia pergi tanya Tuan Guru di Mekah. Tuan Guru, Tuan Syekh, saya terbayar ada kau utem mak saya ni. Mana jasa mak saya dulu. Duduk galau, duduk apa ni, gendong saya ni. Cukup balas. Tok Guru tu kata apa? Sedap jawapan dia. Dia kata tak terbalas lagi. Sebabnya, berbeza di antara anak dengan mak. Mak dia waktu dia gendong kita, waktu dia dukung kita, dia duk tiup kita, duk cium kita, duk harap kita besar. Panjang umur. Waktu anak galah mak, duk kira hari, berapa hari lagi orang tua ni nak pergi. Nak mati. Lain tak? Lain tak lain? Beza. Hak ni nak suruh panjang umur, nak suruh sihat. Hak anak dukung mak, duk mikir orang tua ni berapa hari lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tak terbalah dah kitanya. Karena itulah. Kita pergi pada rukun yang ketiga. Kan dalam kitab kita tadi kata apa? Segala rukun bagi tawakal itu 3. Tauhid, kelakuan. Dan yang ketiganya, iaitulah pekerjaan. Tanda rukun yang ketiga, pekerjaan. Sesungguhnya telah menyangka orang yang bodoh. Beratnya baginya orang bodoh ni. Kena kita nyanyon. Bahawasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Sudah. Syekh kata apa? Orang yang mengatakan nak tawakal itu jangan berusaha, baru nama tawakal. Dia kata ini orang bodoh ni. Orang tak puk lagu ni. Bahasa Kelantan kata tak puk. Kalau bahasa luar dia kata bodoh. Orang bodoh. Bila kita tanya kenapa tak kerja? Tawakal. Kenapa tak wuduk? Tawakal. Ini dia panggil orang bodoh. Jadi kalau salah kita jumpa orang macam ni, kita bisi awak ni pergi kerja banget. Saya baca dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh kata orang bodoh. Jenis tawakal tak buat kerja ni. Jadi, sesungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawa syarat tawakal itu meninggalkan usaha dan meninggalkan berubat. Kalau sakit tak mau pergi jumpa, tak ambil ubat. Dan menyerah diri bagi yang membinasakannya. Orang kata, jangan pergi. Ada harimau lapar kat depan tu. Tawakal Allah. Tawakal apa? Mu tak ada ilmu ke apa pun. Ilmu pendekar apa tak ada. Jadi pergi kak jawabnya. Gaya haji lah rimah tu. Tidak gaya haji kena. Boleh korban besar ni. Kena orang gemuk pula nak lari tak kuat kak. Sedang molek. Ini bahaya betul. Maka yang demikian itu salah. Kerana yang demikian itu dilarang oleh syarak. Syarak larang kita membinasakan kita. Dan tawakal itu disuruh oleh syarak. Telah berfirman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya bagi seorang itu balasan dan pahala barang yang usaha ia akan dia. Setara mana kita usaha, takat itulah kita boleh pahala, boleh ganjaran. Daripada segala kebajikan dan atasnya dosa barang yang berusaha ia akan dia daripada kejahatan. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 286. Dan firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah.
dan jangan mencampakkan oleh kamu akan diri kamu pada kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 198, 195. Jadi ayat ini larang kita daripada campakkan diri kita dalam kebinasaan. Kalau kita tahu benda itu bahaya, kita buat juga. Orang cakap dah ni bahaya, kalau makan dia bahaya. Jadi bodoh jadi itu, makan juga. Mana orang ini telah mencampakkan diri kebinasaan. Naik kereta, lari, laju lebih pada had. Itu juga masuk dalam ni. Ayat ini sebenarnya kalau kita nak bahas panjang. Dia turun kepada orang yang tak mau berjihad, tak mau pergi perang. Itu dia panggil campak diri daripada kebinasaan. Bila tak perang, orang kafir akan serang negeri kita. Itu dia panggil. Tapi tak apalah, secara umumnya jangan campak dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 155 ni takat kebinasaan itu tamat terjemahan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Usamah bin Syariq. Dengar cerita dulu. Usamah ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat dia. Dia tengok ka'annama ala ru'usihim tayr. Dia tengok seolah-olah di atas kepala para sahabat ni ada burung atas kepala. Diam. Khusyuk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang buang. Jadi kalau kita hari ni dalam majlis orang mengajar ke, kuliah ke, ramai hak duk buat kat belakang tu. Kalau rasa pandai, buka kitab sendiri, ngajar pula dah. Kalau tak rasa tak pandai, dengar orang ngajar. Tengok ni, zaman Nabi ka'annama ala ru'usim tayr. Orang nak dengar Nabi kuliah ni seperti seolah-olah atas kepala dia ada burung. Duk diam, tak cakap. Aku pun beri salam. Thumma qa'atu. Kata di Usamah bin Syariq. Aku bagi salam, aku duduk dengar Nabi kata. Faja'al Arab min huna wa ha huna. Mari orang-orang kampung, orang berwi daripada sini ramai duduk nak belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah. Mereka tanya, wahai Rasulullah, ana tadawa? Bolehkah kita berubat ya Rasulullah? Barulah jawab sini. Faqala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawu ibadallah. Fa inna Allah ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa' ghairi da'in wahidin al-haram. Dia kata apa sini? Artinya tadawu ibadallah, berubat oleh kamu sekalian hai hamba Allah. Fa inna Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada menghantarkan akan penyakit, melainkan menghantar ia baginya akan ubat. Tak ada penyakit kecuali ada ubat. Ghaira da'in wahidin, melainkan satu penyakit saja. Sedap juga ni. Nabi kata semua penyakit lain ada ubat belaka, kecuali satu je penyakit. Penyakit apa? Al-haram, penyakit tua. Penyakit tua tak ada ubat. Tak usah pergi beli ubat lah. Makan kacik Fatimah lagi, Tokak Ali tu makan betah gitu ya. Tua situ lah dia, tak lari dah. Dia yang tua tak ada ubat dah. Ada orang, ada manusia hari ni pergi sampai ke mana-mana cari hospital atas dunia ni. Pergi jahit nak suruh keduk ni jadi licin balik, tua situ juga tak lari dah. Jadi tua ni penyakit tak ada ubat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bab hadis ni, tengok nombor 3 di bawah. Rawahu Imam Ahmad dan lain-lain lagi ulama dengan sanad yang sahih. Tanda situ hadis ni, hadis berubat ni sanadnya sahih. Jadi lepas pada tua tutup kurungan. Habis dah tutup kurungan, titik situ. Dan bertanya seorang laki-laki. Ini hadis lain dah ni. Seorang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah aku lepaskan akan unta dan aku tawakal? Sedap soalan ni. Unta saya Rasulullah, saya lepas begitu ya, di tengah padang pasir, tawakal Allah unta, mu nak pergi makan mana makan, mu nak tidur mana makan, esok balik rumah. Dengar kata semua, ti unta ni, tak boleh bagi tahu kepada dia, kamu relax ya unta kat sini, esok balik. Macam tu ke? Nabi kata apa? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqilha wa tawakkal." Nabi tanya apa? Dia kata, "Iqilha wa tawakkal." Ikat oleh kamu akan lutut unta engkau itu dengan tali
dan engkau berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat dulu baru tawakal. Iqilha wa tawakkal. Ikat uta tu, kaki uta ikat, jangan dia pergi jauh. Barulah kita serah Tuhan. Sama juga dengan kereta kita, motosikal kita. Ni ada setengah orang ni dia tak dekat masjid. Tawakal Allah. Dengan anak kunci ada sekalinya dengan jangan. Tu tidak tawakal. Kita ada kunci. Kereta kita dah tutup pintu baik-baik. La sama Allah. Kalau orang mari lagi buat, orang mari cokeh lagi, mari ambil, itu di luar kemampuan adalah tu. Tapi asasnya kita sudah bertawakal kepada Allah. Jadi kena buat kerja, barulah tawakal. Hadis ni tengok nombor 4 dikata Arwah Ibn Hibban an Amr bin Umayyah ad-Damri bisanadin sahih. Jadi sanadnya sahih dalam kitab kita ni. Dia ambil daripada Ibn Hibban. Kemudian daripada selesai membicarakan tentang tawakal, saya akan bicarakan pula dalam kitab ini tentang al-mahabbah. Mahabbatullah. Kasih akan Allah. Kenapa? Ini soalan sedap ni. Kenapa pula lepas tawakal kita kena kasih? Kerana adalah tawakal itu sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala. Sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia. Mana dalil? Kerana firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat kita baca awal tadi kan. Jadi Allah Ta'ala suka kepada, kasih kepada orang yang bertawakal. Daripada surah Al-Imran ayat 159. Maka bab yang seterusnya iaitulah bab yang ke-8 pada menyatakan mahabbatullah, kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung kasih kepada Allah Ta'ala ini dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.